إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina an-nafkhataini arba'un qalu ya Aba Hurairah arba'una yawman qala abaitu qalu arba'una sana qala abaitu qalu arba'una shahran qala abaitu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yabla kullu shay'in min al-insan illa ajba zanabi fihi yurakkabul khalq thumma yunazzilu Allahu minas samai ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqlu atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata bainan nafkhataini arba'un. Nabi kata di antara dua tiupan sangkakala ada 40. Kita dah belajar dah, kita dah baca banyak dalam hadis, kita dah jumpa dalam kitab. Last sebelum kiamat sangkakala akan ditiup. Sangkakala 2 kali. Kali mula mati orang yang beriman, orang kafir, orang apa ada lagi. Sangkakala kali kedua baru musnah alam ni. Di antara tiupan hak mula dengan hak kedua tu berapa lama? Tiup mula, siapa Nabi kata siapa yang dalam hati dia ada sikit daripada iman mati. Hak tinggal kafir. Dan dalam hadis lain cerita kata kafir seronok. Orang-orang yang kafir akidah ni depa seronok. Depa tengok nampak mati habis dah puak-puak ni. Makna kata memang betul, kita betul. Depa ni salah. Pasal apa? Mati belaka dah puak-puak salah ni. Selepas tu mai tiupan sangkakala yang kedua. Di situlah baru jadi yang kata langit pecah, reban jatuh, yang kata bumi terbelah, yang kata laut musnah alam ini. Persoalannya daripada tiupan sangkakala hak mula dengan hak kedua tu berapa lama? Hadis ni dia nak ramai cerita pasal ni. Nabi SAW cuma sebut, dia kata bainan nafkhataini arba'un. Nabi kata di antara dua tiupan sangkakala ni ada 40. Nabi kata 40 apa? Bila Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita benda ni dekat sahabat, Abu Hurairah kata aku pernah dengar Nabi bagi tahu, Nabi kata antara dua tiupan sangkakala ni ada 40. Abu Hurairah abang macam mana Nabi kata? Dia tak tambah, dia tak kurang. Qalu, sahabat hak dengar Abu Hurairah cerita ni, depa tak jelas. Maka depa kata, ya Abu Hurairah arba'una yawman. Sahabat-sahabat yang dengar cerita daripada mulut Abu Hurairah ni, mereka kata, ya Abu Hurairah arba'una yawman, adakah 40 tu maksudnya 40 hari? Daripada sangkakala mula dengan sangkakala nak kiamat betul ini, adakah jarak masa dia 40 hari? Qala Abu Hurairah kata, abaitu.
Yang tu aku tak pasti. Ada sahabat kan. Yang kata sahabat Nabi ni, kalau Nabi kata A, kalau Nabi kata 5, 5, kalau Nabi kata 10, 10. Mereka tak pandai-pandai nak tidur tambah suka hati. Kita hari ni tak. Kita hari ni kita tahu jengkai, tapi kita pergi cerita sedepah. Kita tidak amanah dengan apa yang kita dengar. Kita suka tokok tambah. Dalam ilmu hadis, kalau sekiranya ada di kalangan rawi yang meriwayatkan hadis ni mempunyai tabiat suka tokok tambah, hadis dia ditolak. Tak boleh. Sebab agama ni dia berdiri di atas nas Quran dan di atas pimpinan Nabi, cakap Nabi. Maka kalau Nabi kata 5, 5. Kalau Nabi kata 10, 10. Kalau Nabi kata boleh, boleh. Kalau Nabi kata tak boleh, tak boleh. Dia tidak boleh tambah, dia tidak ada ruang untuk kita nak bagi pendapat dalam hal yang melibatkan hukum hakam terutamanya. Bila Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat, di antara sahabat yang dengar ni Abu Hurairah, Nabi sebut macam tu. Nabi kata bainan nafkhataini arba'un. Nabi kata di antara dua tiupan sangkakala ni ada 40. Nabi tak habaq 40 apa. Maka Abu Hurairah dia habaq, Nabi kata macam ni. Nabi kata di antara dua tiupan sangkakala ini arba'un, 40. Sahabat lain bila dengar Abu Hurairah cerita, depa kata arba'una yauman, adakah jarak masa tu 40 hari? Qala abaitu. Abu Hurairah amanah. Dia kata yang tu aku tak pasti. Sebab Nabi pun tak bagi tahu. Qalu arba'una sanah. Sahabat tak puas hati lagi, tanya lagi. Wahai Abu Hurairah, adakah 40 itu 40 tahun? Daripada sangkakala mula dengan sangkakala kedua, adakah jarak masa dia arba'una sanatan? Adakah jarak masa dia 40 tahun? Qala abaitu. Abu Hurairah kata yang tu aku tak tahu. Aku tak pasti. Maka aku tak boleh bagi tahu dekat hangpa 40 hari ke 40 tahun ke. Qalu arba'una syahran. Sahabat tanya lagi, adakah 40 tu 40 bulan? Tak reti semua depan ni. Pasal apa? Pasal manusia, tuan-tuan. Hadis ni dia beri pengajaran dekat kita. Dia nak bagi tahu dekat kita, kata sifat semula jadi manusia ni dia suka nak ambil tahu. Manusia ni orang putih kata dia eager to know. Dia nak tahu pasal apa. Berapa? Betul-betul macam mana? Itu sifat manusia. Manusia macam tu. Maka hadis ni dia ra'i sifat manusia. Bila Nabi SAW tak bagi tahu 40 apa, Abu Hurairah pun tak bagi tahu. Tapi ada sekelompok sahabat Nabi yang mereka ni manusia. Dia pernah tahu secara pasti jarak masa tu 40 hari ke 40 tahun ke 40 bulan ke. Qala Abu Hurairah abaitu. Abu Hurairah dia stick kepada jawapan dia. Dia amanah. Dia kata abaitu. Yang tu aku tak tahu. Aku tak boleh bagi tahu benda yang aku tak tahu. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia kata yang Nabi ada katanya macam ni. Wa yabla kullu shay'in minal insan illa ajba dzanabi. Yang Nabi bagi tahunya apa dia? Bila sangkakala yang kedua ditiupkan, manusia semua binasa. Nabi kata. Dan binasa manusia ni sehinggalah habis, binasa, hancur luluh badan dia, illa ajbada nabi, melainkan tulang cenonggeng dia. Ini Nabi beritahu. Dia kata manusia sama ada hak mati matahari kiamat tu ke, ataupun hak mati zaman Nabi Adam dulu ke, ataupun hak mati zaman kita-kita lah ni ke. Manusia ni apabila mati binasa. Wa yabla, binasa, hancur luluh, daging relai, tulang temulang semua habis semua, illa Nabi kata ajbaza nabi, melainkan tulang cenonggeng, tulang haduk bawah sekali. Spinal cord manusia, tulang belakang tu turun mai sampai dekat tulang punggung bawah tu, hak ujung tu dia panggil ajbaza nabi. Hak tu dia tak hancur, dia tak rosak, dia tak binasa, kecuali yang tu. Nabi kata wa fihi yurakkabul khalq, bermula daripada tulang cenonggeng hak sikit tu Allah membina semula manusia untuk hidup di mahsyar itu. Nabi apa menyebut daripada seluruh tubuh badan manusia tu, hak tu Tuhan taruh. Dia tak jahanam, dia tak rosak, dia tak binasa, dia tak apa. Daripada hak ketui sikit tu, fihi yurakkabul khalq,
Daripada situlah Allah membina semula manusia. Jadi balik dia macam mana dia keadaan sebelum mati hari tu ni. Summa yunazzilullahu minas samai ma'an. Kemudian Allah turunkan air daripada langit. Air tu bila kena saja tulang cenongging hak kecil tu, maka serentak dengan itu fayan butul, maka tumbuh balik manusia ni jadi manusia sempurna. Kama yan butul baqlu, seperti mana sayur tumbuh bila kena air hujan. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita merenung hadis ni, kita merenung tengok hadis ni, yang terhasil dalam hati kita tuan-tuan takut tuan-tuan. Jangan ingat dalam hati kita kata ada benda yang kita buat di atas dunia ni yang tidak akan dihisap itu ni. Jangan ingat macam tu. Sebaliknya kita kena ingat satu, apa juga benda yang kita buat, yang kita cakap, yang kita ucap, yang kita apa di atas dunia ni, semua akan dibentangkan balik di hari akhirat esok untuk tujuan hisap dan untuk tujuan balasan atas apa yang kita buat. Manusia yang dia faham benda ni, yang dia beriman dengan benda ni, dia cuba sedaya upaya untuk tidak buat jahat. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Inna dunya hulwatul khadirah." Nabi satu hari bagi berdiri depan sahabat Nabi abang. Nabi kata, "Aku nak abang dekat hampa semua yang kata dunia ni hulwa, dia manis." Kita ada sebut halwa dalam masyarakat Melayu, sebut halwa ni manis daripada bahasa Arab. Hulwa, orang duk buat jawatan apa nama biru dalam masjid ni, biru helwi semua daripada perkataan halwa, manis. Helwi perempuan. Nabi beritahu dekat sahabat, Nabi kata, "Inna dunya," sesungguhnya yang kata dunia ni hulwa, manis. Khadirah, yang kata dunia ni nampak hijau, nampak segar, itu dunia. Maknanya kalau kita nak buat satu kesimpulan, dunia ni dia cukup atraktif, dia menarik. Dunia dan ciri-ciri dunia ni menarik. Siapa tak teringin jadi orang ada duit banyak? Itu dunia. Semua orang teringin. Kerana duit banyak itu atraktif, cukup menarik. Siapa tak teringin semasa hidup atas dunia ni ada peluang pakai kereta mewah? Semua orang teringin. Boleh tak boleh beli ya, tapi teringin. Kalau ada duit nak beli. Siapa tak teringin duduk atas dunia ni boleh ada satu rumah banglo, ada kawasan compound keliling rumah. Ada satu orang email mereka saya baru ni gambar rumah satu orang kaya di Malaysia ni. Dalam rumah tu ada tempat bowling ni, dalam rumah dia ada tempat bowling tu, ada 2 lane. Macam mana orang duk main bowling di tempat bowling tu, ada dengan tu tengah atas ada TV apa markah ni, tempat nak buh biji bowling. Dia buatlah rumah dia. Tempat parking kereta dia aircon. Tu dia kan. Siapa tak teringin macam tu, teringin tapi kita ada minta apa? Tak boleh ni akhirat itu Tuhan bagi ya. Aku nak minta 6 lane akhirat itu. Hang kata dunia boleh buat 2, aku nak minta 6 kat Tuhan itu. Tuhan tentu bagi kalau kita dapat masuk syurga itu. Yang kata dunia ni dia pada hulwa khadirah, dia atraktif, dia cukup menarik hati orang. Nabi kata jaga-jaga. Innallaha mustakhlifukum fiha. Allah Subhanahu wa taala melantik kamu menjadi khalifah di atas bumi. Kita atas dunia lain ni kita khalifah, kita pengganti. Kita menjadi pengganti di atas muka bumi ini untuk nak mentadbir apa yang ada dekat kita.
Ada orang Allah test dia sikit aja, tadbir anak bini aja. Tapi dia pentadbir, dia mentadbir anak bini satu wilayah yang kecil. Ada orang Allah test dia mentadbir karya. Ada orang Allah test dia mentadbir daerah. Ada orang Allah test dia mentadbir negeri. Ada orang Allah test dia mentadbir negara. Ada orang masing-masing manusia dia menggantikan, dia menjadi khalifah, dia menggantikan pemegang amanah di atas muka bumi ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat dia amanah, dia kena tunai. Nabi SAW dia peringat benda ni. Ingat-ingat, dia kata manusia adalah khalifah Allah di atas muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tengok apa yang hampa semua buat. Allah bagi tak kita macam yang kita ada hari ini. Kita seadanya hari ini. Kita ada apa depan kita? Allah melihat. Fayanzur. Allah melihat apa kita buat. Kita ada bini. Apa kita buat dengan bini kita? Kita pastikan dia tutup aurat ke tak? Kita pastikan dia mengikut perintah Allah ke tak? Kita ada anak. Apa kita buat dengan anak kita? Kita tunai ada amanah bapa kepada anak-anak ni. Semua ni fayanzur. Allah melihat semua benda ni. Kita memegang apa amanah, apa jawatan, apapun Allah melihat kita. Kita tunai tak kehendak apa yang kita pegang tu. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Nabi SAW kata, aku nak pesan, hati-hatilah kamu dengan dunia dan hati-hatilah kamu dengan wanita. Nabi kata, kerana salah satu ciri dunia yang duk pelingkup ramai orang ni ialah wanita. Sama ada wanita itu atas nama mak, Allah bagi dekat kita mak satu, kita derhaka dekat dia, dia merosakkan kita. Derhakanya kita dekat mak wanita ni, derhakanya kita dekat dia merosakkan kita. Adakah wanita itu sebagai isteri? Macam mana kita dengan dia? Kalau kita turut dia sampai benda hak tak betul dia nak pun kita pergi turut dia, jawab kita, kerana dia wanita yang menjadi isteri kita, menjadi punca rosak kita. Kita ada anak wanita, anak perempuan kita di rumah, macam mana kita jaga dia? Cara mana kita didik dia? Sejauh mana kawalan kita dekat dia? Maka hati-hati dengan wanita-wanita ini. Dan hati-hati dengan wanita lain yang kita boleh jatuh hati dekat dia, sedangkan dia isteri orang. Kita boleh jatuh hati dekat dia, sedangkan dia siapa ke dalam masyarakat ni yang jatuh hati itu membawa kita kepada buat satu benda dosa yang menjadi salah besar kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Wanita ni sendiri Nabi kata wattaqun nisa, hati-hati kamu dengan wanita ini. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Nabi kata kerana Bani Israel satu kumpulan manusia yang besar, yang nama mereka disebut ulang kali dalam Quran. Binasa Bani Israel yang hebat, yang besar, yang disebut banyak kali dalam Quran ini, mula-mula binasa Bani Israel ini kerana seorang wanita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini doa. Kalau kita tak baca pun, kita duduk dengar imam banyak masjid duk baca. Rupa-rupanya doa ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni ada dua macam, tuan-tuan. Satu doa Nabi, dia panggil doa yang ma'thurah. Ma'thurah maksudnya doa yang diambil daripada doa Nabi. Nabi baca lagu mana, lagu tu kita baca. Kita copy selidik apa yang Nabi baca. Maka berdoa itu ibadah, kita niat ikut apa yang Nabi baca, lagi satu pahala kita dapat kerana kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa ni, Nabi SAW tiap-tiap kali baca doa, Nabi baca Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta kepadamu hidayah. Hak Nabi minta ni semua benda mahal. As'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah. Tak ada hidayah, sesat. Hidayah inilah yang menunjuk jalan benar dekat kita semua.
Kadang-kadang kita tengok dalam keluarga kita sendiri. Dalam keluarga kita sendiri, kita ada abang, ada kak, ada adik lelaki, ada adik perempuan. Dalam keluarga kita sendiri, ada mak, ada pak. Dalam keluarga kita sendiri, kita tengok sebahagian dapat hidayah, sebahagian tak dapat. Tak dapat. Masuk waktu semayang, tak semayang. Dia satu orang hantar SMS kat saya baru ni. Dia kata, Ustaz nak tanya Ustaz, saya ada satu abang. Dia kata abang saya ni ahli korporat yang berjaya. Dia kata dia hidup senang lenang, duit ringgit ni tak ada masalah bagi dia. Sedekah ni amalan hidup dia. Dia cukup kuat bersedekah, tolong orang, bagi duit, bantu orang ni, ini dia amalan dia. Cuma dia kata abang saya ni tak mau semayang. Tu aja saya kata. Tengok tuan. Ada orang semayang babi pergi kedeput. Ada juga. Kan? Pak ni adik dia kata semayang ni, dia kata tak mau buat, dia kata. Tapi dia kata satu Ustaz yang saya tonok sikit dengan dia, kaset Ustaz dia dengar. Kata Allah, saya tahu pergi dengar kaset dia tak semayang pula. Kan? Kaset Ustaz ni, Ustaz dia kata naik kereta dia pun ada kaset Ustaz, naik kereta bini dia pun ada kaset Ustaz. Dia beli tiap-tiap satu tajuk, dia beli dua. Dia buah kereta dia satu, buah kereta bini dia satu. Saya duduk naik kereta dia kadang-kadang memang naik ya, dia on kaset Ustaz. Cuma saya duduk perhati dia tak mau semayang. Kadang-kadang dia kata, dia tulis, dia kata hingat-hingat pergi semayang. Bila adik hingat-hingat ke bini hingat-hingat oh yang biar semayang. Lepas tu tak semayang pula. Nampak bukan? Semayang ni pun bukan benda senang. Bukan benda senang. Kan? Ada orang boleh buat, ada orang dia tak boleh buat. 5 minit nak pergi semayang tu, dia tak boleh buat. Kita bagi time suruh pergi semayang pun, dia tak pergi semayang. Dia pergi tidur, balik tidur di asrama dia pun, dia tak mau semayang. Nah, macam mana? Tak mau semayang. Hidayah tuan-tuan. Ni yang kata hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tak bagi, Tuhan tak buka hati dia, dia tak mau. Dia reject benda-benda macam ni. Nabi minta dalam doa dia, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta kepadamu hidayah. Wattuqa. Ya Allah, aku minta kepadamu taqwa. Aku minta kepadamu hati yang takut. Hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar ayat Quran, dia berasa gemetar. Dengar hadis Nabi, dia rasa kecut. Hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afaf. Nabi minta, ya Allah, aku minta kepadamu afaf. Satu, tahan dalam hati. Tahan daripada buat benda-benda salah. Tahan. Benda salah ni menarik. Minta tahan hati kita, tak teringin nak pergi buat benda salah. Minta ketahanan itu, dia panggil afaf. Nabi SAW minta kepada Allah, Allah bagilah kepada aku afaf, tahan daripada buat benda yang tidak baik. Wal ghina. Dan Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta Allah bagi dekat dia hati yang kaya, hati yang qanaah, hati yang cukup dengan apa yang ada, hati yang tidak tamak. Itu maksud dia. Hak lagu mana Allah bagi? Alhamdulillah. Tiap-tiap kali habis semayang Aisyah, semayang ba'diyah Aisyah, dia akan sujud sekali. Sampai orang tanya dia, dia kata, Tuan, saja nak tanya, dia tengok Tuan ni tiap-tiap kali habis sunat ba'diyah tu saya tahu, tapi last Tuan sujud tu sujud apa? Orang tanya. Dia jawab apa? Sujud syukur kepada Allah. Saya syukur daripada pagi tadi saya bangkit, saya celek-celek mata, Allah bagi kat saya hati, tulis mulut sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tiap-tiap pagi saya celek mata, benda tu Allah hantar mai dalam kepala saya. Saya terus keluar di mulut Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang bagi hidup bagi aku ni. Ba'dama amatana, selepas tadi aku mati, aku tidur tadi ni aku mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan dihimpun di surga. Allah bagi kat saya untuk, Allah bagi dekat saya ruang untuk buat ibadat. Sampailah ni saya habis mengaji, saya sembahyang Isyak, saya boleh buat sunat ba'diyah pula lepas sembahyang Isyak. Saya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah bagi kat saya katalah. Dia sujud syukur tiap-tiap malam.
Orang yang macam ni apa dia? Ada dalam hati dia ghina, ada dalam hati dia kaya. Dia rasa alhamdulillah Tuhan bagi banyak ni kat dia. Dia pun tak minta lebih dah. Takat ni kalau Allah maintain takat ni pun dia dah cukup syukur dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis-hadis ni dia menjadi ubat kepada hati kita yang sakit. Akhir zaman ni manusia semua hati sakit. Bukan sakit hati, hati kita sakit. Benda-benda macam ni bila kita baca, dia jadi ubat. Ubat untuk nak sembuhkan sakit yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk kita dapat jalan yang lurus. Hidup kita beriman, mati kita beriman. Kita bangkit bersama kumpulan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 2. Bahrul Madi jilid 2, muka surat 59. Muka surat 59, bab ma jaa fi bud'il azan. Itu bab yang datang pada menyatakan permulaan disyariatkan azan ataupun bab. Ini nak cerita ni azan hak kita duk dengar lah ni cerita mula dia macam mana? Adakah sekali dengan mai Islam, mai terus dah cara nak bang, cara nak qamat, cara nak apa? Ataupun selepas Islam dah duk jalan satu tempoh masa, barulah Allah turunkan perintah untuk nak bang macam mana, nak qamat macam mana, nak semayang macam mana atau macam mana. Baik. Tajuk malam ni dia nak cerita tentang benda tu. Itu bab yang datang pada menyatakan permulaan disyariatkan azan ataupun bang. Ketahuilah saudaraku, bermula makna bang pada syarak ialah bagi tahu masuk waktu sembahyang dengan beberapa lafaz yang tertentu atas wajah yang maksus. Itu definisi bang. Bang ni apa dia? Panggil orang sembahyang. Dan panggil itu dia ada cara yang tertentu. Bukan pakai yung orang main lagu tu saja. Dia ada cara dia. Cara tu yang kata disyariatkan oleh Allah. Kita tak boleh pandai-pandai begitu. Dan dia kata sesungguhnya telah sabit dia dengan kitab, yakni dengan Quran, dan dengan sunnah, yakni dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadat tuan-tuan. Yang kita ibadat ni dia mesti ada nusus, dia mesti ada nas. Sama ada nas itu Quran ataupun nas itu daripada hadis Nabi. Itu ibadat. Dia mesti ada nas. Kita tidak boleh buat satu ibadat tanpa nas. Tak boleh. Begitu. Macam baru ni kita kata orang tanya, Ustaz ni nak tanya ni, Maulid Nabi ni adakah sembahyang sunat untuk Maulid Nabi? Nampak tak? Dia punya merepek orang ni. Rajin sembahyang tu bagus. Tapi kalau nak sembahyang pun biarlah sembahyang yang ada nas. Yang Nabi tunjuk ini sembahyang. Sempena ni ini sembahyang dia. Sempena ni ini sembahyang dia. Dia kena ada nas. Macam kita kata sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, perkataan tarawih tu tak ada. Nabi tak sebut. Tentu buka lah Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke apa ke, tak ada. Perkataan salat tarawih ni tak ada. Yang ada apa dia? Sembahyang malam Ramadan. Yang tu aja. Perkataan tarawih tu tak ada dalam hadis. Tu kalau tak ada, siapa yang pergi bagi kita sebut sembahyang tarawih? Sembahyang tarawih ni siapa? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi adalah orang yang meletakkan nama kepada sembahyang malam bulan Ramadan ini dengan nama sembahyang tarawih. Daripada perkataan roha, makna dia rehat. Tarawih maksud sembahyang ni sembahyang yang tak mau gopoh, tak mau kalut. Sembahyang yang relax, sembahyang rehat. Kita nak buat lambat-lambat ke, kita nak macam mana ke, benda ni dia loose. Dia bukan jadi satu beban, dia bukan jadi satu tekanan, dia bukan jadi satu benda yang orang jadi tension. Bukan macam tu. Sifat sembahyang malam bulan Ramadan ini, sifat dia relax. Kita dengan senang hati, kita main masjid, kita sembahyang ramai-ramai. Itu yang kita sembahyang tarawih. Perkataan tarawih tu Imam Nawawi bagi, bukan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Jadi sembahyang tu ada. Bukan kata sembahyang tarawih itu tak ada hadis. Ada, tetapi tidak atas nama tarawih. Nama itu diberikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi dia kata dalam soal sembahyang, soal ibadat yang khusus mesti kena ada nas.
sama ada kitab atau Quran ataupun sunnah, iaitu hadis Nabi. Maka nas Qurannya ialah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Hai segala orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, apabila diseru kamu, dipanggil kamu sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingatkannya, yakni mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan nas hadis Nabi pula ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum." Maksudnya, apabila sampai waktu sembahyang fardu, maka hendaklah bang seorang daripada kamu bagi kamu sekalian. Itu nas daripada hadis. Nabi kata apa? Bila mai waktu sembahyang, bang. Daripada ramai-ramai, seorang pergi bang. Pasal apa? Hadis sebut terang-terang, iza hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum, seorang. So, tak boleh pula mai akhir zaman ni kita buat bang secara berduet. Pergi duduk 5 orang dekat mikrofon tu pakat duduk. Tak boleh buat begitu. Pasal apa? Pasal Nabi kata apa? Ahadukum, seorang. Maka hadis ni dia kena tengok ni word by word. Tak boleh kita kreatif macam mana pun kita kata lah macam ni. Kalau seorang baik kita cantum 5 orang pun ambil suara tu bagi nampak. Tak boleh. Tak boleh. Pasal Nabi sebut apa? Ahadukum, seorang daripada hampa bangkit tiba. Baik, maka itu nas dia. Dia kata maka apabila sampai waktu sembahyang fardu, maka hendaklah bang seorang daripada kamu bagi sekalian kamu yang lainnya. Masalah bang dan hadis mula disyariatkan dia. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi hadis tentang kejadian mulanya ada bang itu. Kata dia an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, "Lamma asbahna ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid, kata dia, tak kala berpagi-pagi kami, maka datanglah kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pagi kemudian daripada telah mesyuarat perkara yang berkaitan dengan bang, yakni bagaimana cara, macam mana rupa pemberitahuan kepada semua orang akan masuk waktu sembahyang itu. Manakala telah pergi Abdullah bin Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abdullah bin Zaid, fa akhbartuhu birru'ya, maka aku khabarkan kepada Nabi tentang mimpi aku, iaitu diajak oleh satu orang akan cara bang di dalam tidur Abdullah bin Zaid ini. Apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hadis itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi la ru'ya haqq. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini adalah mimpi yang betul, yakni bukannya mimpi itu mimpi syaitan. Itu cerita hadisnya. Hadis ni abang kau malam tu habis sembahyang Isya, Nabi dengan sahabat-sahabat duk sembang tentang macam mana cara ni kita nak panggil orang mai sembahyang. Bila masuk waktu subuh nak panggil orang mai macam mana, bila masuk waktu zuhur nak panggil orang mai macam mana, bila masuk waktu asar nak panggil orang mai macam mana. Macam mana nak panggil orang mai? Belum disyariatkan cara panggil itu lagi, belum lagi. Maka Nabi dengan sahabat-sahabat duk bincang macam mana. Di akhir perbincangan pada malam tu tak ada jawapan. Ada seorang cadang kita buat macam ni, Nabi tak setuju. Ada seorang cadang kita buat macam ni, Nabi tak setuju. Ada seorang cadang kita buat macam ni, Nabi tak setuju. Tak ada keputusan malam tu. Pakat-pakat balik tidur. Pagi esok, hadis ni kata apa? Pagi esok dia kata, lamma asbahna, pagi-pagi subuh esok ni, Abdullah bin Zaid dia cepat-cepat pergi masjid duk cari Nabi nak sembahyang subuh pagi esok ni. Malam ni bincang tak ada jawapan, tidur. Pagi esok masuk subuh esok, Abdullah bin Zaid ni bergegas pergi ke masjid cari Nabi. Bila jumpa aja Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu birru'ya, aku terus beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, semalam saya mimpi. Kata Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi, ya Rasulullah, semalam saya mimpi, saya didatangi, ada satu orang mai dekat saya, rupa dia bagus, dia pakai macam ni, dia mai jumpa saya, dia bagi tahu dekat saya, yang hampa duk bincang semalam ni, cara nak bang macam mana, macam ni cara dia bagi tahu kat saya.
Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi tanya dia, apa yang dia beritahu? Abdullah bin Zaid abang dia beritahu lagu ni, nak bang ni suara kena kuat, sebut dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis macam kita duk bang hari ni. Nabi bila dengar macam tu, Nabi endorse. Nabi kata apa? Nabi sebut di dalam hadis tadi, Nabi kata inna hadhihi la ru'ya haq. Nabi kata sesungguhnya mimpi hang ini mimpi betul. Dalam Baharul Mazi, tuan-tuan boleh rujuk, dia ada satu bab kita baca di masjid mana dulu ni, dia panggil apa nama kitab Ar-Ru'ya. Itu bab yang menceritakan tentang mimpi. Secara ringkas, mimpi ni 3. Kita ada mimpi setiap malam ni. Dan kita mimpi dahsyat. Kita bukan cakap mimpi main di buah putih tu ajak bang tu apa, dia main macam-macam mimpi kita ni. Mimpi ni Nabi kata ada 3 macam aja. Satu, mimpi daripada Allah. Nabi kata, dan itu betul. Dan mimpi ni adalah mimpi orang-orang soleh. Mimpi para nabi dan mimpi orang-orang yang soleh. Mimpi mereka betul. Yang kedua, Nabi kata mimpi mainan tidur. Mimpi mainan tidur. Apa yang dia duk fikir kuat sebelum dia pejam mata lena, lepas tu dia akan mimpi. Itu mimpi mainan tidur. Sebelum dia tidur ni, dia duk ingat apa berat dalam kepala dia. Benda dia duk ingat tu sekali lagi nanti main dalam mimpi dia. Itu mainan tidur. Pasal apa? Pasal kita terlampau fikir benda tu main dalam mimpi. Mainan tidur. Yang ketiga, Nabi kata mimpi daripada syaitan. Mimpi syaitan ni hak kita duk mimpi banyak kan. Mimpi syaitan. Tak ada dia pelik-pelik. Mimpi pelik-pelik. Enggak, dia ada 3 macam. Nabi kata. Mai Abdullah bin Zaid ni bila jumpa Nabi cerita, Nabi dengar, Nabi terus endorse. Nabi kata apa? La ru'ya haq. Mimpi hang ni, hak ni mimpi betul. Baik. Maka sabda Nabi SAW bahawasanya ini mimpi adalah mimpi betul, bukan mimpi itu mimpi daripada syaitan. Lepas itu Nabi SAW kata dekat dia, faqum ma'a Bilal. Abdullah bin Zaid mimpi, tapi Nabi suruh Abdullah bin Zaid bangkit dengan Bilal. Nampak? Nabi pilih orang lain. Hang mimpi bukan makna hang kena bang. Hang mimpi tak apa, aku kata mimpi hang ni betul. Tapi orang hak nak dipilih untuk jadi muazzin, untuk nak jadi tukang bang ni, Nabi pilih Bilal. Kita tengok apa cerita dia. Nabi kata, faqum ma'a Bilal fa innahu anda wa amaddu sautan minka fa alqi alayhi ma qila lak wal yunadi bidzalik. Maksud dia apa? Maka hendaklah bangun engkau wahai Abdullah bin Zaid, bangun serta Bilal. Kerana bahawasanya Bilal itu lebih tinggi dan lebih lanjut suaranya daripada suara engkau. Hadis ni sudah memberi satu petunjuk. Kata orang yang nak jadi Tok Bilal, suara dia mesti nyaring. Sebab Nabi tidak suruh sebarang orang bibang. Nabi suruh Bilal. Dan Nabi bagi tahu pula pasal apa Nabi pilih Bilal. Nabi bagi tahu pula. Nabi kata fa innahu anda wa amadda sautan. Kerana sesungguhnya Bilal itu lebih tinggi, lebih nyaring suara dia, wa amaddu sautan, dan suara Bilal ni lanjut dengar. Dia dengar tu menyucuk. Dan kita dengar bang di Mekah. Dengar bang Mekah tu Allah. Penuh masuk dalam hati kita ni. Kalau ibaratkan hati kita ni macam gelas, macam cawan, bunyi suara bang tu macam orang jurus air masuk dalam gelas, dalam cawan tu, dia overflow, dia melimpah air tu, dia masuk dalam hati kita. Bukanlah kata duk bang di sini tak sedap, bukanlah. Maksudnya bang tu, bang hak depa tu. Contoh Arab Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini dipilih kerana suara dia macam tu. Maka hendaklah engkau, yakni Abdullah bin Zaid, ajak kepada Bilal apa-apa yang diajak oleh orang yang di dalam mimpi engkau itu. Ajak kepada Bilal. Nabi kata, apa yang orang dalam mimpi itu ajar, yang hang bagi tahu dekat aku tadi itu, hampir ajak Bilal. Suruh Bilal ucapkan benda ni. Maka maulah bang dengan kuat suara
dengan yang demikian itu. Maka Abdullah bin Zaid pun menjunjung segala suruh Nabi SAW dan mengajak Bilal akan itu bang. Itu dia sahabat Nabi. Dia tak kata apa, dia kata saya yang mimpi, saya nak bang. Dia tak buat celau dulu. Lah celau banyak. Orang lelaki, orang lain jadi MB, orang lain nak jadi MB. Dia dah punya cerita ni, dia tak boleh. Dia kata apa dia? Saya lah. Dia duk rasa dia layak, orang lain tak layak. Ini masalah dia. Zaman dulu dah, dia yang dapat mimpi, seolah-olahnya macam dia ni orang pilihan. Tapi dah, Nabi kata dekat dia, bab mimpi ni bab lain, tapi bab hak nak bang ni orang lain. Nabi kata tak ada masalah. Okey, jom dia pergi ajak tak apa bang. Betapa bersihnya hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, sambung hadis tu. Qala falamma sami'a Umar bin al-Khattab nida فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره. Dia kata, maka kata Abdullah bin Zaid, apabila didengar oleh Umar Al-Khattab akan bang Bilal dengan bang sembahyang itu, maka keluar Umar Al-Khattab ini dengan segera kepada Nabi SAW. Padahal dia menggela, mengeret kain dia lepas dengan tiada sempat nak naikkan ke bahunya, kerana hendak khabarkan kepada Nabi bahawa bang yang dibangkan oleh Bilal itu exactly sama dengan barang yang dilihat di dalam mimpinya. Tu dia tuan-tuan. Umar Al-Khattab, dia ada Umar. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi lah ni, Raudhah, depan tu mihrab, imam sembahyang, kiri kita menuju ke arah makam Nabi, makam balik kiri, lepas itu pintu keluar. Pintu tu dia panggil Babul Baqi', pintu Baqi'. Tuan-tuan langkah keluar aja Babul Baqi', balik kanan, di situ rumah Umar Al-Khattab. Di situ rumah Umar Al-Khattab dan anak beranak dia. Kalau tengok balik dalam sejarah kota Madinah, dia buat lakaran plan. Kita keluar aja daripada pintu Babul Baqi' tu, lepas ziarah makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar, apa semua ni, kita keluar aja daripada pintu tu, belah kanan itu keluarga Umar, semua di situ. Umar Al-Khattab, anak dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semua di situ. Keluarga dia kawasan tu. Kembang dengan dinding depan menghala ke kiblat Masjid Nabawi tu. Di situ keluarga Umar, depa duduk setumpuk dalam tu. Begitu. Baik. Jadi Umar Al-Khattab ni duduk tak jauh pun dengan masjid, tapi itu aja. Bila dia dengar, masa tu mana ada mikrofon. Kalau Umar duduk dekat Hotel Hilton lah, kita ada duduk lah ni, dia pun tak dengar lah. Dia duduk tepi tu, pasal itu dia dengar. Dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut dia ni. Ni hak aku mimpi semalam. Umar pun Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk menerima mimpi yang sama macam mana mimpi yang Abdullah bin Zaid tadi ni. Tuan-tuan tengok, maka betul Nabi kata tadi. Nabi kata apa? La ru'ya haq. Nabi kata ini mimpi betul. Nabi tahu dah, Allah dah beritahu dekat Nabi dah, ya Muhammad, ini mimpi Abdullah bin Zaid, ini mimpi betul. Rupa-rupanya diperkukuhkan lagi benda ni dengan Umar Al-Khattab. Juga Allah anugerahkan mimpi yang sama juga. Mai habaq dekat Umar, cara bang sama macam mana yang mimpi mai dekat Abdullah bin Zaid ni. Tuan-tuan tengok macam mana mimpi orang-orang yang soleh. Dia main macam tu punya cerita. Baik, jadi dia kata apa? Umar Al-Khattab ni bila dengar suara Bilal bang macam tu, dia terus bangkit lari keluar nak pergi jumpa Nabi ni. Dalam hadis dia kata apa? Wa huwa yajurru izarah. Kain ni sampai bercelerek kat atas tanah. Nak abang kata kalut nak bangkit pergi tu. Kain tak ada nak gulung. Bukanlah kalau dia terus. Yajurru ni maksud dia sambil duk lari, sambil duk apa? Sambil duk heret kain, sambil duk gulung, sambil duk nak lari keluar tu, sambil duk tarik kain. Macam tu dia nak cerita, kata Umar Al-Khattab ni punya nak pergi jumpa Nabi, nak bagi tahu kata ni apa cerita ni. Hak aku dengar tadi, hak tu aku dengar dalam mimpi aku semalam. Ini cerita sudah jadi. Baik. Sambung hadis tu. Wa huwa yaqul ya Rasulullah wallazi ba'athaka bil haqq laqad ra'aytu mithla alladhi qala
Kata Umar Al-Khattab kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, Tuhan yang membangkitkan engkau dengan sebenar menjadi Nabi." Tuan-tuan, sumpah. Dia pergi sumpah depan Nabi. Pasal apa? Hak dia nak habaq ni benda yang bagi dia besar. Macam mana benda ni boleh jadi ni? Aku mimpi macam ni, aku tak ada nak pergi habaq dekat Nabi, tiba-tiba benda tu orang bang di sana sumpah macam aku mimpi. Ini satu benda ajaib. Lari dia pergi sampai dekat Nabi terus, "Ya Rasulullah, wallazi ba'athaka bil haqq laqad ra'aitu mithla allazi qala." Dia kata, "Ya Rasulullah, demi Allah Tuhan yang membangkitkan engkau sebagai nabi yang betul, sesungguhnya telah hamba lihat di dalam mimpi hamba semalam seumpama yang dikatakan, yang dibangkan oleh Bilal itu." Oh, dia pergi kata lagu tu, tuan-tuan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falillahil hamd, fadzalika asbat." Apabila didengar oleh Nabi SAW perkataan Umar Al-Khattab yang demikian itu, maka sabda Nabi SAW, "Alhamdulillah." Maka yang demikian itu, mimpi dua orang yang sama itu lebih sabit dan lebih menunjukkan atas benarnya benda ini. Itu dia. Nabi terus buat satu kesimpulan. Nabi kata apa? Oleh kerana dua orang mimpi, dan dua orang ni orang yang hebat-hebat, pastilah ini benda benar. Maka inilah azan yang kita nak guna sebagai nak menunjuk kata masuk waktu dan nak panggil orang main berjemaah di masjid. Itu cerita dia. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Kita pernah dengar cerita macam ni tentang bab. Kita pun tak pernah dengar. Kalau kita tak mengerti, kita tak tahu. Itu tentang kita tak baca lagi hadis. Hadis yang menceritakan tentang sejarah Sa'i, Safa dengan Marwah. Dia ada hadis dia, dan hadis sahih. Kadang kita terus baca benda-benda ni daripada buku-buku Indonesia ni pun masalah. Cerita dia main kadang-kadang nak abang kata ni apa? Anak Nabi Ibrahim ni, Nabi Ismail ni ditinggalkan di sisi hak Kaabah lah ni. Lepas tu dia duduk tendang-tendang tanah daripada tumit kaki dia tu terbit air Zam-Zam. Kita duduk dengar cerita tu. Tengok-tengok dalam hadis bukan macam tu. Bukan macam tu. Bukan Zam-Zam tu terbit daripada tumit kaki Ismail. Bukan Zam-Zam tu terpancuk keluar daripada tujai kaki Ismail alaihi salam dah. Dalam hadis sahih menceritakan Zam-Zam tu keluar daripada, dia ada dua riwayat. Satu kata daripada tapak kaki Jibril, satu kata daripada sayap Jibril. Tak ada buat hadis cerita kata daripada tumit kaki Nabi Ismail. Tapi kita pernah baca buku cerita kata daripada tumit kaki Ismail. Kadang-kadang confuse. Bukan benda besar, tapi kita dapat maklumat palsu. Yang tu yang tak syok. Kita nak yang sahih. Yang sahih ni apa dia? Daripada hadis, bukan daripada buku cerita. Bukan daripada yang sahih ini, daripada mana? Daripada hadis Nabi SAW. Kita nak yang sahih. Mana cerita asal usul Safa Marwah tu, apa siapa yang lari, dia apa buat tiap-tiap kali sampai di Safa dia buat apa, sampai di Marwah dia buat apa. Dia ada sempena dia. Daripada sempena itulah kemudiannya dijadikan ibadat haji. Maka disuruh orang yang pergi buat haji ni kena sa'i daripada Safa ke Marwah, dan dia menjadi rukun di dalam ibadat haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi Nabi SAW bila dengar macam ni, Nabi kata alhamdulillah. Nabi kata segala puji bagi Allah. Kalau macam tu sabitlah azan yang menunjukkan masuk waktu. Ini cara dia. Pasal apa? Allah sudah anugerahkan ilham, mimpi kepada dua orang yang bagus-bagus. Begitu. Baik. Masalah. Dia kata musyawarah Nabi SAW dengan sahabat kerana mengadakan apakah yang diperbuat jadi pemberitahu masuk waktu sembahyang. Ini nak cerita kata Nabi SAW pun mesyuarat dalam nak buat keputusan. Kalau Nabi tuan-tuan, dia pun panggil orang, dengar pendapat orang nak buat keputusan. Ini kepula kita. Bolehkah kita buat keputusan seorang kita je semua? Tak boleh. Dia kena ada satu syura. Dia kena ada satu kumpulan orang yang dipercayai. Duduk sama-sama, bincang, hasilkan apa pandangan dan sebagainya, baru buat keputusan secara ramai. Kerana apa? Kerana perintah buat musyawarah ni, duduk dalam syura ni adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran.
Allah sebut wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka, orang-orang yang beriman itu syura bainahum, adalah hasil daripada mesyuarat sesama mereka. Baik, dia nak cerita kata Nabi dalam nak menentukan cara nak panggil orang mai sembahyang masjid, Nabi buat mesyuarat. Dia kata, ketahuilah saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan Nabi musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam nak mengadakan pemberitahuan masuk waktu. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana al-muslimun qadimu al-Madinah yajtami'un. Diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia adalah sekalian orang-orang Islam di Mekah datang berpindah semua ke Madinah. Ini anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia cerita balik daripada awal. Kami hijrah, kami orang Mekah, kami hijrah naik ke Madinah. Maka berkumpul semua kami di sana sama-sama dengan Nabi, beribadah dan juga meninggikan agama dan juga mengembangkan Islam. Tuan-tuan, nampak tak? Masa di Mekah, Nabi duduk di Mekah berapa tahun? 12 tahun di Mekah. Nabi SAW duduk di Mekah. Azan belum disyariatkan. Dah mai Madinah dah ni, baru timbul cerita azan ni. Nampak? Azan ni cerita mai kemudian. Islam dah ada berapa 10-11 tahun dah Islam, dah 12-13 tahun dah Islam ni, barulah disyariatkan azan. Nabi dah hijrah dah mai ke Madinah dah. Duduk di Madinah dah ni, baru mai cerita disyariatkan azan. Maka apabila sampai waktu sembahyang, maka mengagak-agak dan mengira-ngira semua orang akan masuk waktu sembahyang supaya datang mereka itu berjemaah dengan Nabi. Dah duduk di Madinah dah, hijrah dah daripada Mekah mai ke Madinah ni, duduk di Madinah dah, nak sembahyang ni tak tahu nak buat macam mana lagi. Tak tahu nak panggil orang macam mana. Pakat duduk tinjau tengok aku ni masuk waktu lagi tak masuk waktu lagi, apa dak ikut dak lagi, main-main tengok orang habis sembahyang dah. Jadi dia nak kena ada satu mekanisme, dia nak kena ada satu cara macam mana kita nak bagi tahu ke orang, kata okey, now sudah masuk waktu zuhur. Di Madinah baru benda ni timbul. Dan itulah maksud kata hadis Nabi, dia kata fayatahayyanuna salawat wa laysa yunadi biha ahad. Dan mengira-ngira, yakni mengagak-ngagak mereka itu akan waktu-waktu sembahyang, dan tiada menyeru dengan dia oleh satu orang pun. Masing-masing pakai main agak ya. Agak ni masuk lagi waktu ni. Masuk lagi waktu. Untuk bayangkan berapa punya payah kalau tak ada satu cara untuk nak tahu masuk waktu. Satu, tak tahu masuk waktu bila. Yang kedua, nak berjemaah, tak tahu time bila. Kan? Kita lah senang, semua ada jam ni. Kan? Tek bunyi, tahu dah. Tahu dah kita masuk waktu. Mudah. Kan? Jadi dulu tak tahu. Main agak, main nak tengok perembang matahari ni jenuh. Tuan-tuan bayangkan kalau lah ni tak ada jam dan tak ada tu jam solat tu pun tak ada, jam tangan pun tak ada. Tuan-tuan bayangkan macam mana. Kan main duk agak-agak masuk lagi tak, masuk apa? Mayang. Dia main kaedah fiqh lama yang kata zon ni, zon. Kan macam kita pi mana tempat, pi duduk hotel mana kan nak sembahyang tak tahu kiblat kok mana. Kalau hotel yang ada tunjuk arah kiblat tu senanglah kita penderai kau tu ya, betul tak betul kita kira yang dia tunjuk tu kira betul ya kan, senang. Hak tak ada ni. Cari ku atas ceiling habis semua ni tak ada ni kata hotel ni, kita tarik laci, kadang kau boleh laci. Cari laci pun tak ada. Tak ada lah sampai nak pergi koyak apa nama kapet tu nak tengok kau dia buah kapet tu tengok tak ada mula duk tinjau kau tingkap pula duk tengok ni matahari jatuh belah mana pula. Duk tinjau tengok agak-agak ni aku mayang dia. Mayang. Kan semayang apa asal dia rasa saya lagi turun bawah hotel tu ada masjid tepi tu. Pipi masjid, oh kiblat tu ni orang tadi aku tak lagu ni. Ni macam mana pula ni? Dia gitu pula. Macam mana pula ni? Kan? Jadi dia nak kena reti juga tentang fiqh. Dari segi fiqh hak tadi kita semayang dengan zan kita kata kiblat kot tu semayang tu sah ke tak? Ayat tu perbincangan dalam fiqh. Kalau kita mengaji fiqh kita tahulah kalau sekiranya pasti kata semayang tu kiblat tak betul dan masa masih ada, kita kena semayang lain. Tapi kalau kita tahu secara pasti kata kiblat sebenarnya hak tadi salah, hak betulnya kok ni, tapi masa dah habis, maka sembahyang itu sah, tidak perlu qada.
Baru kita reti kalau kita mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita tak reti, tengok-tengok, tadi aku semayang tidak, mayang lain pula dah, dundang-dundang pula buat lain. Buat lain tu tak salah, tapi tak apa terdik lah. Tadi dah sah dah. Ada jadi tu. Nampak? Ini cerita dia ni. Jadi dah Nabi sampai di Madinah dah, tak tahu lagi cara nak panggil orang mai semayang macam mana. Baik, sambung hadis tu, dia kata fatakallamu yawman fi dhalik faqala ba'dhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Maka bercakap-cakaplah sahabat Nabi ni, yang bermusyawarah Nabi dan para sahabat dia pada satu hari tentang bagaimana nak mengadakan barang yang dijadikan pemberitahu akan masuk waktu. Nabi ajak sahabat-sahabat bincang. Macam mana cara kita nak bagi tahu dekat orang kata waktu semayang dah masuk, supaya tiada kesusahan atas semua orang mengintai waktu. Tak jadi susah lah kita jadi buat kerja pun tak senang. Duk tengok orang semayang tak lagi, tengok semayang tak lagi. Kerja tak senang. Kita tak boleh fokus kepada kerja kita, pasal kita duk nak tengok, takut kita lepas jemaah. Lagu tu. Baik. Maka bahkan padalah dengan Bilal yang dipercayai. Cukup dengan satu orang panggil waktu semayang, semua orang pergi satu tempat dan semayang sekali semua orang. Itu lebih baik. Maka kata setengah daripada segala sahabat ni, ambil buatkan pemberitahu masuk waktu itu akan kerantung ataupun loceng besar sebagaimana kerantung Nasar. Ada satu sahabat bagi cadangan. Dia kata, ya Rasulullah, apa salah kalau kita guna loceng? Bila masuk waktu semayang kita pukul loceng. Pukul loceng ni Nasrani, puak-puak Nasara di gereja mereka loceng. Sampai zaman dah ni Hindu-Hindu ni semua loceng, kan? Jadi sahabat mencadangkan kepada Nabi guna benda yang sama, mengambil kaedah yang sama, kaedah yang digunakan oleh Nasara, kita pun ambil kaedah tu juga. Bila masuk waktu semayang kita pukul loceng. Bahkan ambil buatkan pemberitahu masuk waktu. Ambil buatkan pemberitahu masuk waktu itu akan kerantung ataupun loceng besar sebagaimana kerantung ataupun loceng Nasrani. Dan kata setengah yang lain pula, tidak, sebahagian lagi tak boleh, dia kata loceng-loceng kita serupa dengan Nasrani, tak mahu. Bahkan dia kata ambil buatkan pemberitahu masuk waktu sembahyang itu akan tentuang sebagaimana tentuang Yahudi. Tentuang ni apa tu? Trompet. Dulu dia buat daripada tanduk. Itu dalam hadis apa nama dia kata qarnun, tanduk. Dulu ada dia ambil tanduk kerbau tu, dia cuk, dia bunyi poek, dia bunyi gedung. Kan? Dia balik try cuk tengok. Dia bunyi lagu tu, dia tak bunyi lagu lain lah, dia satu bunyi je. Kan? Jadi yang tu dia kata Yahudi bila nak semayang dia pecuk tentuang tu bunyi betul. Nak ajuk dua kali tak jom. Kan? Sekali cukup. Dia bunyi lepas tu orang pakat simpan mai, pakat semayang. Jadi ada satu orang sebab bagi cadangan macam tu dekat Nabi. Maka kata setengah riwayat, mari kita ambil buat pemberitahu dengan api. Dan setengah pula kata, mai kita naikkan bendera. Macam-macam lah. Bila buka pendapat ni dia macam-macam lah. Yang dalam macam ni dia kata, kita cucuk api besar. Bila orang nampak api, okey, masuk waktu sembahyang. Itu sudah sama dengan Majusi api. Ada pula satu dia kata lah macam ni, cerita trompet ni pun tak mau, cerita apa nama api pun tak mau, cerita loceng ni semua tak mau. Kita penaik bendera. Bendera kan kena kenyam bendera Cakbah lah. Kan? Tak lagi puncak ni dia ni tak mau, ni puncak ni dia ni tak mau. Nak naik bendera apa pula. Dia kata kita naik bendera. Dia kata sebagai tanda kita masuk waktu sembahyang. Sebagaimana kata hadis ni, waqala ba'duhum ittakhidhu qarnan mithla qarnil yahud. Dan kata setengah mereka itu ambil akan tanduk sebagaimana tanduk Yahudi. Kemudian dia kata faqala Umar ala tab'athuna rajulan yunadi bis salah. Di sini pula kata, dan telah berkata setengah mereka itu, dan telah berkata pula Sayyidina Umar Al-Khattab, tak mau yang tu semua. Dia kata, mengapa tidak kamu semua suruh satu orang memanggil dengan sembahyang sahaja. Seperti dikatanya, hai sekalian kamu mai semayang. Masa ni belum mimpi lagi. Umar bagi cadangan tu sipi-sipi, tapi dia belum mimpi lagi. Dia kata dekat Nabi, dia kata,
Kalau kita ambil satu orang, bila masuk waktu sembahyang suruh dia keluar. Dia tak panggil bang lagi lah, dia panggil keluar. Dia bangkit ni, dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Mai sembahyang, mai sembahyang, mai sembahyang. Umar cadang macam tu. Tak proper lah cadangan dia tu. Cuma CP-CP tu ada. Satu orang panggil untuk mai sembahyang. Cara simple aja. Hayya 'alas salah. Mai kita sembahyang. Lagu tu aja. Itu cadangan Umar Al-Khattab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, qum fanadi bis salah. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata dekat Bilal, wahai Bilal, Nabi kata, bangun. Maka panggillah olehmu orang semayang dengan kata semayang. Lagu tu aja dulu. Bilal bangkit mai solat kan. Saya ada satu kawan duduk di Johor kan. Depan Johor kan ada orang keturunan Arab apa sikit ni, ada banyak di Johor ni. Dia pagi-pagi kan bangkit dia pergi ketuk pintu bilik anak-anak dia. Anak dia ramai, bilik atas rumah tu sederet tu bilik anak-anak. Pak dia ni bangkit agak-agak setengah jam sebelum subuh ni, dia pergi balun pintu bilik anak-anak ni. Salah dia bunyi begitu. Kan? Style lagu tu aja. Itu yang dicadangkan pada peringkat awal. Bagi orang sembahyang begitu aja. Salah bila bunyi itu masuk waktu tu pakai pi. Itu perbincangan pada malamnya. Esoknya tu mai yang proper punya azan ni. Pasal apa? Allah sudah datangkan mimpi kepada Abdullah bin Zaid dan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, dan katanya hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih, lagi gharib. Dan hadis Abdullah bin Zaid itu hadis yang hasan sahih. Hadis yang kita baca mula tadi itu lebih kuat daripada hadis yang kita baca kemudian ni. Dia kata masalah mesyuarat Nabi mengadakan bank dan kejadiannya. Ya Rasulullah, ya saudaraku, bermula kehasilan barang yang di dalam dua hadis tadi, iaitu bahawasanya Nabi SAW apabila sudah berpindah ke Madinah, maka menjadi payah ke atas orang-orang nak tahu masuk waktu sembahyang. Maka bermesyuaratlah Nabi SAW dan para sahabatnya mengadakan alamat yang boleh diketahui sudah masuk waktu, supaya jangan luput jemaah mereka itu. Maka keluarlah buah fikiran setengah orang, ambil loceng jadikan alamat masuk waktu. Maka sabda Nabi itu serupa dengan Nasrani. Kata setengah orang ambil tanduk, maka sabda Nabi itu serupa dengan Yahudi. Kata setengah orang ambil rebana, ada lagi cadang ambil serupa macam gendang pupui. Maka sabda Nabi, rebana itu juga adalah serupa orang Rom. Dan kata setengah orang, kita nyalakan api, maka sabda Nabi, ia seperti setengah-setengah Yahudi juga. Dan kata setengahnya, kita naik bendera, maka apabila melihat akan dia orang, maka bolehlah memberitahu setengah akan setengah. Maka tidak diperkenan oleh Nabi SAW pada yang demikian itu. Dan tiada bersetentangan satu apapun musyawarah mereka itu. Sampai habis bincang malam tu, tak ada keputusan. Maka bangun Nabi SAW daripada musyawarah itu dengan mencarikan, dengan mengirakan perkara itu. Nabi pun malam tu tak settle. Nabi bangkit nak balik rumah tu dengan kepala duk fikir lagi, apa ni cara nak guna untuk nak panggil orang semayang. Nabi balik dengan keadaan macam tu. Dan Abdullah bin Zaid pun jadi bersama juga mengira dengan sebab mengambil bicara Nabi dengan yang demikian itu. Abdullah bin Zaid ni pun balik tu fikir lagi, apa nak cadang esok ni untuk nak jadikan cara nak bagi tahu orang masuk waktu semayang ni. Maka memilih Abdullah bin Zaid, melihat dia akan mimpinya. Maka mimpilah Abdullah bin Zaid dan melihat dia di dalam mimpinya akan satu malaikat mengajar akan dia bang dan juga qaman. Sekali ajak bang dengan sekali ajak qaman, tak sama dua cara ni. Lalu dia khabarkan kepada Nabi SAW akan mimpinya. Dan sesungguhnya mimpinya itu muwafaqah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun suruh bang dan qamat seperti mana yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid itu. Masalah dia kata mesyuarah, apakah yang disuruh oleh syarak. Yang ni dia ulang balik tadi ni, dia buat main ayat adalah wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum, apa semua lah itu. Tengok bawah tu. Masalah tukang bang dan sifatnya yang dituntut syarak. Yang ni kita baca. Wahai saudaraku, bukankah di dalam hadis pada masalah itu
Nabi suruh Bilal bang, kerana Bilal lebih tinggi suara dia dan lebih lanjut suara dia daripada Abdullah bin Zaid. Itu syarat, sifat yang mesti kena ada dekat muazzin, dekat tukang bang. Tak boleh pergi duk buat bang kontot, dia panggil bang kontot. Saya buat contoh kali ni, masjid ni kali mana dulu yang duk buat bang terkejut tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti dulu tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duk buat logo tu. Kalau orang penat-penat dengar, awak dia duk buat bang lagu ni. Pasal apa? Bang ni dia mesti lanjut. Lanjut itu disuruh oleh Allah. Dan kata Nawawi, dan diambil dalil daripada hadis akan sunnah keadaan tukang bang itu tinggi suara dan sedap. Tinggi suara dan suara dia itu sedap, dengar sedap, dia ada seni dia. Kan kita dengar bang Saudi tu bukan bang kita lagi, dia meremik tu lebih lagi. Dia punya remik lagu dia tu, dia punya taranum dia punya sedap. Orang Melayu bang lagi. Tapi bang Arab yang korang lagu ni dengar sedap. Dengar sedap. Pasal apa? Suara dia elok. Suara dia elok. Dan inilah yang diittifaq ulama atasnya. Yang penting suara nyaring dan suara sedap. Tak mau dengar kita jadi sakit sampai kelam perut dengar suara dia bang. Tak mau dia tu. Kawan duk cadang nak main dah rongkai sorban tahu ke dia aku takut. Bini dia kata tadi awal tu dengan mandi dengan yang semayang dengan bau kes sorban elok dah. Ada aku pedak dengar macam ni bang, aku tak mau semayang di rumah. Kerana kawan tu bang ni apa dia nak semayang di rumah. Pasal apa? Pasal suara tu merosakkan mood orang nak pergi semayang rosak. Kalau sampai macam tu tak mau dia dah. Dan tengok perbincangan bawah ni lagi kita nak tahu. Apa dia kata? Tukang bang elok suara tetapi minta upah. Apa hukumnya? Tu dia pula perbincangan. Dia ni suara sedap. Tapi dia kata kalau nak suruh aku bang, tak sebulan dia apa habis sudah. Dia main lagu tu. Dia kata lah mana ada orang buat kerja free. Dia duduk main lagu tu pula. Tukang bang jenis macam ni. Wajarkah kita ambil juga dia jadi Tok Bilal, jadi muazzin masjid? Apa dia abang dah aku mau. Hang kena bayar ke aku? Upah dia kata. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita, maksud dalam mazhab Syafi'i, jikalau kita dapat tukang bang yang elok suara sedap, tetapi dia menuntut akan bangnya itu rezeki, dia minta upah, dia mau gaji bulan, dan didapati tukang bang yang tiada elok suara, kemudian ada seorang lagi sanggup bang, dan dia bang dengan suka hati free. 2 orang sudah main jebak tu imam. 2 orang. Seorang suara sedap, tapi dia mau sebulan tak habis. Seorang lagi, seorang yang kata tadi kawan ni rongkai serban tak eri pergi semayang. Tapi dia kata aku lillahi ta'ala free. Aku tak mau duit mau aku tak mau. Macam mana nak pilih siapa? Dia kata. Maka yang mana daripada keduanya ini diambil untuk menjadi tukang bang? Jawabnya, padanya ada 2 wajah. Yang asahnya, yang bagusnya ialah diambil yang elok suara walaupun terpaksa dibayar dia. Nampak tak? Maknanya apa? Keutamaan itu ialah pada apa? Pada suara sedap. Mood orang nak main sembahyang ni. Kan? Dengar bang tu dia dah rasa nak pergi lah. Dengar bang tu. Pasal apa? Dia ada karat. Suara dia ada karat. Dengar rasa nak pergi masjid sembahyang. Dengar seorang lagi, lalu kita kata tadi. Dia kata bila main macam ni, dalam mazhab Syafi'i, dia kata pilih suara sedap. Walaupun dia tuntut bayaran, bayar dekat dia tak apa. Yang penting untuk kebaikan orang ramai. Orang dengar suara dia tu, orang nak main masjid sembahyang. Dan nampak? Maksud dia apa juga? Keutamaan di dalam dakwah Islam ni ialah nak tarik orang. Itu keutamaan dia. Itu sebab Nabi SAW dia dalam berdakwah dia sebut dalam hadis dia kata basyiru wala tunaffiru. Hadis dia Nabi SAW dia kata apa? Kita kalau kita nak berdakwah ni basyiru, kita bagi orang seronok. Wala tunaffiru, jangan kita mengambil pendekatan dakwah bagi orang lari daripada kita. Itu kaedah yang Nabi SAW sebut di dalam hadis dia macam tu. Baik dia kata dan ialah qaul Ibnu Syuraih. Dia kata masalah hikmah bang. Apa hikmah bang ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebut ulama pada hikmah bang itu ada 4 perkara.
Yang pertamanya menzahirkan tanda Islam dan kalimatut tauhid. Satu syiar lah. Syiar. Bila dengar azan kita tahu ada orang Islam kawasan ni. Itu satu. Yang kedua bagi tahu akan masuk waktu sembahyang. Itu tujuan bang. Yang kedua apa dia? Bila orang dengar tahu masuk waktu. Baik. Yang ketiga bagi tahu tempat sembahyang. Kalau kita pergi satu tempat yang asing bagi kita, kan kita pergi tempat yang asing bagi kita, kita nak sembahyang, kita tak tahu masjid nak mana, kan? Dengar azan, baru kita boleh cari kok mana. Oh, belah sini masjid. Pasal apa? Masjid ni dia bukan semua negeri, tuan-tuan. Bukan semua negeri. Masjid ni kubah. Kubah tu yang kita kalau di Malaysia ni, kalau masjid mesti ada juga bawang tu. Kubah bawang tu mesti kena ada. Sebab bagi kita itu masjid, kan? Tentu tu sapi jauh. Tentu pergi Melaka tu dah. Pergi Melaka, masjid di Melaka ni bumbung macam Tok Kong Cina, kan? Di Melaka. Masjid negeri dia pun tak kata masjid kampung-kampung ni. Masjid negeri dia pun dia, sebab dia punya apa nak kata, dia punya orang Melaka punya architecture depa tu, dia macam tu. Masjid tu. Jadi kalau kita orang sini pergi Melaka, pergi duk cari kubah nak buat tempat sembahyang, tak jumpa. Itu baru pergi Melaka. Tuan-tuan belum pergi negeri luar lagi. Pergi negeri luar, tuan-tuan pergi Singapura. Pergi Singapura adalah masjid, ada kubah. Tapi di Singapura masjid duduk bawah bangunan tu, kan? Tuan-tuan pergi Singapura, masjid, bangunan komersial, bangunan perniagaan berapa tingkat ni, dengan shopping kompleks, dengan apa macam-macam ni, bawah masjid. Masjid bukan surau, masjid. Masjid semayang apa, buat Jumaat, buat apa semua. Singapura. Jadi ada benda ni, bukan benda yang hadis Nabi bagi tahu. Kalau nak buat masjid kena ada kubah. Nabi tak awak lagu tu, kan? Jadi bila ada azan kita tahu ni bunyi daripada bangunan ni. Ada masjid ke? Pergi baru nampak ada tulis di situ masjid, kan? Ini ceritanya. Dia nak bagi tahu kata apa? Hikmah azan ni nak bagi tahu di mana tempat nak sembahyang. Dan keempatnya memanggil orang berjamaah. Saya kata masalah bang berdiri dan duduk, apa hukum kedua-dua? Yang tu boleh bincang. Boleh tak boleh kita bang sambil duduk sandang di tiang, ambil mikrofon main duduk di mulut kita, sandang sambil duduk berbutir kaki, berbutir orat apa bang? Boleh tak boleh bang begitu? Kan? Orang kena bincang. Dia bab azan, bang ni saja pun macam-macam. Boleh tak boleh dia kata bang sambil duduk? Lagi dia main lagi macam-macam lagi. Orang yang bang ni, tak lagi dia nak qamat. Dia nak qamat tu bila dia nak qamat? Ada, dalam hadis ada cerita. Orang yang bang ni, lepas bang, dia nak qamat. Bila dia nak qamat? Dia nak qamat, dia mesti qamat dengan suruh imam. Imam tunjuk kat dia, baru dia boleh qamat. Imam ni, yang kata imam ni power, tuan-tuan. Dia tak tunjuk, jangan duk qamat lagi. Imam tunjuk, baru qamat. Ataupun tidak tunjuk pun dengan satu kelakuan yang difaham kata boleh qamat dah. Misalnya imam ada bilik dia, ada kamar imam. Macam mana hakim ada kamar hakim, imam ada kamar imam. Lepas dah azan apa semua, tu imam buka pintu bilik imam tu, dia keluar mai, masa tu qamat. Ada juga adalah hadis bagi tahu tentang benda tu. Jadi kita tak pernah tahu benda-benda ni, kita kira nak qamat lah. Qamat tu cari tu imam tak ada. Dia jadi kalau kabut lah. Dia kena tengok si imam ada, si imam kat kenin ke, tunjuk jari ke, buat lem kejip mata ke, tengoklah macam mana persefahaman antara Bilal dengan imam ni macam mana. Dia qamat, baru imam tu duduk di tempat dia. Baik, untuk. Baik, yang ni dia beritahu apa? Bang ni dia kata berdiri, duduk, apa hukum keduanya? Kata wahai saudaraku, di dalam hadis dalam masalah itu ada Nabi bersabda, ya Bilal, qum fanadi bis salah. Tuan-tuan, ni yang kata hadis. Dia ambil perkataan-perkataan tu nak membuat hukum, nak mengistimbatkan, nak menyimpulkan satu hukum. Dia kena tengok tiap-tiap perkataan yang ada dalam Quran, tiap-tiap perkataan yang ada dalam hadis. Dia kata apa? Dia kata qum, maknanya kena berdiri. Begitu. Baik. Dalam hadis tadi Nabi kata apa? Ya Bilal, qum fanadi bis salah. Artinya Nabi kata, hai Bilal, bangun engkau, maka seru, panggil akan sembahyang. Nabi sebut qum, bangun, fanadi bis salah, dipanggil orang sembahyang. Kata Imam Nawawi, telah berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, padanya hujjah bagi mentasyri'kan bang itu berdiri.
Dan bahawasanya tiada harus bang sambil duduk. Dia kata. Daripada hadis tadi Nabi kata qum, bangun, maka menunjuk kata Bilal kena berdiri ketika azan. Dan katanya, dan ialah mazhab ulama semuanya, melainkan Abu Sur, maka bahawasanya mengharuskan duduk. Dan telah muwafaqah akan dia oleh Abul Faraj Al-Maliki, kata Imam Nawawi. Dan ini yang dikatakan bang duduk itu dhaif. Dia kata itu hujah Imam Nawawi. Kemudian bawah tu dia cerita yang tu lah. Kemudian bawah sekali dia buat kesimpulan. Dia kata apa? Kalau sekiranya satu orang tu bang duduk juga, adakah bang itu perlu diulang? Dia kata maka tidak perlu diulang. Bang tu sah juga, tetapi dia tidak buat fadilah. Dia tidak ambil yang lebih aula. Yang lebih aulanya bang berdiri. Kalau satu orang tu bang sambil duduk, tak payah ulang bang tu, semayang aja dah lepas daripada tu. Baik. Wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk bab ma jaa fi tarji' fil azan. Cerita kata bang dia tarji'. Dia ulang dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi sekali. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Dua kali itu dia panggil tarji'. Dia panggil tarji'. Sekali lagi dia ada lagi perbincangan tentang Allahu akbar tu senafas ke dua nafas. Itu pun ada perbincangan dalam fiqh. Pasal ada Bilal dia satu style ada. Dia Allahu akbar, nanti dulu Allahu akbar, dia buat lagu tu. Kita pula satu style pula dia ni. Sekali lagi pula Allahu akbar, nanti pula Allahu akbar, dia buat lagu tu. Dia buat lagu berhenti sat ambil lain, berhenti sat ambil lain, dia buat lagu tu. Baik, persoalannya bolehkah macam tu? Ada tak ada perbincangan dalam agama tentang orang yang buat macam tu? Itu kita kata soal ibadah, dia bukan soal kreativiti masing-masing. Dia ada petunjuk daripada hadis Nabi dan dia ada perbincangan di kalangan ulama. InsyaAllah kita akan baca yang tu. Kemudian dia akan main bab ma jaa fi ifradis salah. Itu cerita qamat. As-salah itu makna dia qamat. Qamat ditunggalkan. Allahu akbar, Allahu akbar sekali ya. Asyhadu an la ilaha illallah sekali aja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali aja. Hayya 'alas salah sekali aja. Hayya 'alal falah sekali saja. Kecuali qad qamatis salah, qad qamatis salah dua kali. Ini pun ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia main bab ma jaa an al-iqamah masna. Dia ada pula hadis yang kata iqamah pun dua kali macam bang juga. Ada hadis. Dan hadis inilah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Tuan-tuan pergi masjid clean, depa qamat macam bang. Dua kali. Dan apa yang depa buat tu ada sandaran di dalam hadis. Ini syok bila kita mengaji, dia dapat kelapangan ilmu. Baru kita jangan kata orang salah, mereka buat ada sandaran dia. Kita sembahyang sebelah satu sahabat kita, bila main tahiyat dia duduk kodek jari, kan? Kita tengok macam yang duduk kodek ni apa ini, mana punya geng ni. Kita ada ingat dulu tu. InsyaAllah ke depan tuan-tuan kita akan jumpa hak cerita kodek jari ni. Apa cerita dia? Sebelum kita duduk kata kat dia macam-macam, dia ni mana punya geng, dia ni apa, nanti tak dulu mengaji dulu. Ngaji baru kita jumpa, ada cerita rupanya patut dia ni kodek. Kasar nampak? Rupanya ada hadis yang menceritakan gerak jari ni. Dia ada hadis. Bukan dia ni saja ada exercise jari lenguh pada. Dia ada cerita tu dia duduk gerak tu. Kan dalam mazhab Syafi'i dia kata gerak tang asyhadu an la ilaha illallah saja. Tapi dia ada hadis kata dia terus macam ni masa tahiyat. So kita akan jumpa insya-Allah hadis tu. Kemudian dia fit tarassal fil azan. Kita beritahu dah bulan lepas cerita bila azan ni dia kena lanjut-lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah, dia panjang tu tarassal. Kemudian fi idkhalil usbu' al-udhun 'inda al-azan. Tu bila azan masuk jari dalam lubang telinga. Itu juga ada hadis dia. Jari apa kita nanti tengok ke depan tu. Dia posok 5 jari masuk ke, dia 10,000 jari ke, dia lagu mana ke, kita nanti tengok dalam hadis dia. Okay.
Kemudian fit taswib bil fajri, dalam sembahyang subuh dia ada satu slot, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum itu dia panggil taswib. Taswib untuk sembahyang subuh ini ada hadis yang suruh dia, bukan saja-saja pergi tambah. Kemudian fi anna man fahuwa yuqim, barang siapa bang maka dialah yang qamat. Dia bang, dia qamat. Dia ada hadis dia. Ma jaa fi karahiyatil azan bi ghairi wudu. Nak cerita kata makruh bang, tak ada ayat sembahyang. Nak bang kena ada ayat sembahyang. Kalau tak ada ayat sembahyang pi bang juga makruh, dia kata. Kemudian ja'anna al-imam ahaqqu bil iqamah. Yang ni yang kata tadi ni. Imam dia yang pegang kuasa untuk nak suruh bila dia mula qamat. Imam pegang kuasa. Imam tunjuk baru dia boleh qamat. Imam kejip mata baru dia boleh qamat. Imam angkat kening baru dia boleh qamat. Imam batuk dia kena qamat. Ini apa depa dua ada MOU macam mana kita tak tahu ni. Kan, tapi atas kuasa imam baru dia boleh qamat. Kadang soal nak menentukan kuasa ni pun susah juga. Agung punya kuasa ke? Ini panjang pula lagi. Dalam nak menentukan siapa berkuasa tu, kan? Tu sah sambung tu baca ni. Dia kata kena fil azan bil lail. Dia kata cerita tentang bang waktu malam. Maksud bang waktu malam ni macam kita pergi Mekah, Madinah, depa ada bang waktu malam. Maksud dia apa? Sebelum subuh satu azan ada. Sebelum subuh satu azan ada. Azan tu azan gerak orang. Sat lagi azan, sat lagi ni itu azan masuk waktu subuh. So azan bil lail, azan waktu malam ni apa hadis dia? Dia bukan kata saja-saja suka-suka hati pi buat. Kemudian dia mai pula fi karahiyatil khuruj minal masjid ba'da al-azan. Orang dah bang, kita tak boleh dah nak turun bilik naik kereta balik apa tak boleh. Orang bang, kita dah kena tunggu, kena sembahyang baru boleh balik. Dia kata apa? Karahiyah, benda tu ditegah satu orang tu keluar daripada masjid sedangkan azan sudah dilaungkan. Begitu. Kecuali ada emergency lah, emergency pun tak boleh balik. Islam tak sampai macam tu. Tengah duk bang, bini dia SMS mai kat dia kata apa, abang anak jadi apa. Baliklah. Ada kau nak balik kau sebelah tahan keluar nanti apa murtad ke apa ni, dia pergi mengaji tang mana pula. Takut enggak dengan kawan. Tak boleh. Macam mana cerita tengoklah. Saja-saja nak balik itu dilarang. Gitu. Kemudian bab ma jaa fil azan fi safar. Ayat ni yang orang salah faham. Azan fi safar ni cerita dia kalau kita musafir. Kita musafir masih dituntut bila nak semayang itu adakan azan. Kalau tak mau azan pun tak salah, tapi kalau nak azan dulu sebelumnya pun tak salah. Orang pi faham kata azan fi safar ni dia kata bila nak pi musafir tu bang. Itu yang dia silap faham. Kan bila nak turun pi Mekah bang tak nak pi pintu rumah. Bang ni, bang pasal kawan ni nak pi Mekah. Itu tidak ada hadis yang bagi tahu begitu. Yang adanya dia kata azan fi safar. Ketika kita musafir, kita singgah nak sembahyang zuhur, kita nak bang dulu qamat baru sembahyang ke atau macam mana? Dia kata kalau bang dulu baca qamat itu tidak salah. Dia kata dia nak bang yang tu azan fi safar. Nanti kita baca insya-Allah. Kemudian dia mai fi fadlil azan, cerita tentang kelebihan azan, kelebihan bang. Dia akan mai cerita-cerita insya-Allah tuan, panjang umur, Allah bagi kelapangan masa dekat kita, Allah kekalkan hidayah petunjuk dalam hidup kita. Kita mai lagi untuk sambung apa khazanah ilmu Islam ada ni apa. Kita nak belajar supaya amalan yang kita buat hari-hari adalah amalan yang menepati petunjuk Allah dalam Quran dan petunjuk Nabi di dalam hadis dia. Mudah-mudahan Allah sentiasa lindungi kita daripada malapetaka, bahaya dan kesesatan semasa hidup di atas dunia. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.
صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.